Mahathir. Itu yang paling famous, itu Datuk Mohd Mahathir, sebab dia adalah anak kepada bekas mantan Perdana Menteri kita. Jadi 5 orang yang cikgu sarankan di paparan ini merupakan di antara orang Melayu, 10 orang Melayu yang terkaya di Malaysia. Dan yang selain daripada itu terdiri pada orang bukan Islam lah. Jadi ni contoh ni. Contoh usahawan yang berjaya di Malaysia. Orang kaya. Jadi siapa nak jadi kaya? Semua nak jadi kaya. Jadi sekarang awak tengok usahawan terkaya di Malaysia ni sebenarnya, awak tengok perniagaan yang dijalankan biasanya dia bukan berjalan secara berdiri dengan sendirinya, tetapi ada orang lain yang turut membantu, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Okey, jadi tajuk yang cikgu nak ajar awak ini itu bantuan perniagaan. Bantuan perniagaan ini merupakan satu bantuan atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak lain untuk menggerak dan melancarkan sesuatu aktiviti perniagaan yang dijalankan. Jadi 5 orang yang terkaya di Malaysia tadi, walaupun dia kaya tapi dia tidak boleh lari daripada mendapatkan bantuan perniagaan untuk menjalankan semua urusnya supaya lancar. Dia nak sediakan komunikasi, nak bercakap di telefon. Dia nak beli telefon boleh, tapi dia nak buat pengajar sendiri tak mungkin. Jadi itu semua bantuan dia boleh dapatkan sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak swasta. Okey, boleh ada tanya? Seterusnya, ini di antara bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Awak tengok perbankan. Perbankan, tugas dia ataupun fungsi perbankan ialah membantu usahawan dan peniaga, dalam aspek keuangan, khusus kepada aspek keuangan. Kalau awak tengok perbankan nak beri khidmat nasihat boleh? Boleh betul. Khidmat nasihat pun boleh juga. Ada. Awak tengok sekarang, iaitu di antara kemudahan yang disediakan oleh perbankan, iaitu kemudahan penyimpanan. Nak simpan wang boleh, sama ada wang persendirian ataupun wang hasil daripada perniagaan. Dapat untung 1 juta, takkan nak simpan sendiri, mesti kita simpan dalam bank. Okey, kemudahan kredit. Tak ada duit nak bayar dulu pembekal, jadi kita boleh menggunakan kemudahan kredit. Berhutang dulu dengan bank untuk bayaran menggunakan cek. Okey, itu maknanya kemudahan kredit. Seterusnya kemudahan khidmat nasihat. Tak tahu macam mana nak berniaga, macam mana dapatkan simpanan, macam mana nak uruskan perniagaan. Terus jumpa dengan pihak bank yang tertentu. Boleh berikan awak khidmat nasihat untuk membantu awak menguruskan perniagaan awak. Okey. Dan yang terakhir, ni di antaranya ni. Ada lagi kemudahan yang disediakan oleh pihak bank. Tapi ni di antara cikgu senaraikan di antaranya sahaja, iaitu yang keempat ialah kemudahan cek. Disediakan cek. Nak bayar, nak bawa duit, nak bayar hutang atau nak bayar kos bekal, berapa? 10,000. Nak bawa beg, bawa 10,000? Tak mungkin. Jadi, sign saja cek dan boleh ditunaikan oleh pembekal di bank yang berkenaan lah. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, yang seterusnya, tengok bantuan yang seterusnya. Ini boleh juga awak dapat. Tujuannya apa? Untuk pengagihan barangan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Saya mengeluarkan suatu barangan. Apa? Kilang saya mengeluarkan pakaian. Saya nak agihkan pakaian. Nak guna apa? Nak agihkan barangan ke Kuala Lumpur, kita mesti menggunakan pengangkutan. Kalau nak angkut barang ke luar negara, nak guna lori? Tak, mesti kita guna pengangkutan udara, pengangkutan air ataupun pengangkutan darat. Biasanya kalau dalam negeri, kalau barangan yang biasa ringan, kita gunakan pengangkutan darat. Tapi kalau luar negara, biasa kita gunakan pengangkutan air ataupun pengangkutan udara. Atau nak beli kapal terbang sendiri? Tak mungkin. Jadi, biasanya yang ni kita boleh dapatkan daripada swasta lah. Syarikat penerbangan udara. Contohnya apa? Air Asia. Emas. Boleh gunakan pengangkutan udara. Tapi kalau setakat nak hantar daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, bolehlah guna pengangkutan udara. Kalau nak guna pengangkutan udara, nak angkut je barang daripada Baju ke Kota Baru, nak guna pengangkutan udara. Tak mungkin, kejut nanti. Okey. Boleh?
lain. Cikgu nak awak fokus sebab lepas ni cikgu akan bagi soalan dan siapa yang boleh jawab, kita bagi hadiah. Hadiah apa? Kasih sayang. Hadiah lain tu sudah. Okey, awak tengok yang seterusnya ya. Okey, bantuan yang seterusnya ialah pergudangan. Pergudangan. Gudang, tempat menyimpan barang sehingga ada permintaan daripada pengguna. Contohnya cikgu pengusaha kilang. Cikgu mengeluarkan pakaian banyak. Takkan nak mengeluarkan 10 helai je. Jadi cikgu mengeluarkan pakaian dengan kuantiti yang banyak. Dalam masa satu hari tak mungkin cikgu boleh jual semua. Kan? Jadi barangan yang lebihan tu cikgu terpaksa simpan di suatu tempat. Okey, itu dinamakan gudang. Jadi dalam gudang ni terdapat beberapa aktiviti utama, iaitu awak tengok yang pertama, proses menggrade. Proses menggrade. Menggrade daripada pakaian, kalau pakaian size S, size M, size XL kalau pakaian. Kalau telur daripada size A, size B digradekan mengikut grade-grade yang tertentu. Kemudian pembungkusan pun boleh juga dilakukan dalam gudang. Bungkus macam mana? Dilabelkan, dibungkuskan. Dia sampai dalam bentuk bukal ataupun dikeluarkan dalam bentuk bukal, kita bungkuskan dalam kuantiti yang kecil ataupun juga dipanggil sebagai pecah bukal. Beli dalam kuantiti banyak, kita packkan dalam kuantiti yang lebih kecil. Itu dipanggil pecah bukal. Dan akhir sekali dalam gudang juga boleh dijalankan aktiviti memberi jenama. Memberi jenama. Jenama apa? Contohnya pakaian Adidas ataupun jenama Polo. Tiruan lah kan kat Malaysia ni kan. Okey, jadi itu semua tu boleh dijalankan dalam gudang. Perlu ke? Perlu ke? Kalau awak sebagai seorang peniaga, awak perlu ke pergudangan? Paling tidaklah gudang sebesar ini. Mungkin tong kecil pun sudah dipanggil gudang. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya promosi. Ni yang paling menarik. Kalau cikgu mengajar tajuk perdagangan Kota Sawan, promosi adalah tajuk yang paling menarik. Sebab apa? Sebab saya biasa tengok Siti Nurhaliza, Coca-Cola, Pepsi kan. Jadi itu menarik. Apa yang peranan promosi ni? Iaitu suatu teknik pemasaran barangan keluaran. Teknik untuk menarik, memujuk supaya ada pelanggan, ada permintaan untuk barangan tersebut. Okey, di antara jenis-jenis promosi yang disediakan, contohnya seperti periklanan. Tak mana periklanan? Dalam TV, dalam radio, dalam surat khabar ataupun media massa yang lain. Nak lebih meluas lagi, periklanan boleh dilakukan sekarang ini iaitu secara global. Apa? Dialah internet. Seluruh luar negara pun boleh dapat. Okey, itu periklanan. Yang seterusnya promosi jualan. Promosi jualan ni biasanya untuk barangan baru yang telah dikeluarkan. Awak keluarkan barangan baru, awak nak promosikan barangan tersebut. Contohnya kalau shampoo, awak bagi pack percuma. Nak promosikan ni shampoo saya ni baru dikeluarkan. Jadi untuk memperkenalkan barangan tersebut, awak buat promosi dahulu. Ataupun beli satu dapat satu. Dapat satu. Jadi dua lah. Betul tak tu? Okey. Dan jualan langsung. Direct di antara pembeli dengan penjual. Awak pun boleh komen terus. Saya tak sukalah, saya sukalah. Menariklah. Terus boleh komen. Cikgu jual terus. Tapi mesti lancar berkata-kata. Cikgu nak kempen. Contohnya cikgu nak kempen Arif. Okey Arif, beli ni cikgu boleh cakap. Tapi kalau Arif tak tahu, tu jadi kita tidak dapat menarik minat pelanggan. Jadi kita kena fasih dan senyum dengan rupa yang lebih menarik lah. Itu bonus. Okey, yang seterusnya akhir sekali iaitu publicity. Publicity ni biasanya syarikat tertentu dia menaja. Contohnya pertandingan memasak Maggi ataupun pertandingan bola sepak. Label besar-besar tak Milo lah Milo. Tapi sebenarnya dia tidaklah menjual Milo, tapi dia promosi nak beritahu kepada pelanggan bahawa Milo ni masih ada, masih lagi wujud dijual di Malaysia atau di mana-mana tu. Jadi tu orang panggil publicity untuk memberi popular untuk mempublicitikan sesuatu keluaran. Okey, itu promosi. Bantuan yang keempat. Bantuan yang seterusnya iaitu bantuan komunikasi.
komunikasi, berhubungan. Membantu usahawan berhubung atau menyampaikan maklumat kepada pelanggan ataupun pihak tertentu. Melalui apa? Iaitu mungkin melalui radio, melalui televisyen, perkhidmatan pos boleh juga, perkhidmatan telekomunikasi, telefon, telegraf, itu semua. Ataupun perkhidmatan kurier, penghantaran barangan. Itu semua kita panggil komunikasi. Siapa nak sediakan? Awak nak sediakan stesen radio sendiri? Ya. Awak nak sediakan pos sendiri? Nak pakai postman sendiri? Tak mungkin. Jadi kita mesti minta bantuan daripada sama ada swasta ataupun daripada pihak kerajaan. Ini penting untuk perniagaan kita ni. So, kalau tak ada semua bantuan perniagaan ini, perniagaan kita tidak boleh berjalan dengan lancar. Okey, boleh? Yang keenam. Tanya Syah? Okey, insurans. Insurans diperlukan untuk melindungi diri dan harta perniagaan daripada sebarang risiko kerugian. Perlu insurans. Apa? Kenapa? Takut rugi, kan? Kita dah sanggup menghadapi risiko. Bila kita berniaga, biasanya kita sudah sanggup menghadapi risiko. Tapi kita tak boleh menyerah begitu saja. Kita kena ambil insurans. Mana tahu ada kebakaran ke, syarikat ada kebakaran ke, apa-apa. Jadi segala kerugian akan dibayar balik, dikawal balik oleh pihak insurans. Okey. Jadi untuk melindungi diri, sama diri awak ataupun harta perniagaan daripada sebarang risiko kerugian, contohnya insurans kebakaran, syarikat ataupun kilang terbakar. Insurans jaminan amanah, jaminan setia ataupun jaminan amanah. Ada pekerja kita yang tidak amanah, sonlak duit 1 juta. Siapa nak bayar? Syarikat akan rugi, kan? Jadi kalau kita tahu pekerja kita yang tidak setia, kita boleh dapatkan ganti rugi daripada insurans yang kita bayar untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Okey, yang seterusnya insurans kecurian dan rompakan. Sebab biasanya kalau masa sekarang rompakan dan kecurian sudah menjadi satu fenomena yang menakutkan bagi peniaga, kan? Jadi banyakkan peniaga biasanya dia akan ambil insurans kecurian dan rompakan untuk melindungi kalau terjadi musibah tersebut. Okey, seterusnya insurans pampasan pekerja. Untuk apa? Rasa-rasanya untuk apa? Pekerja sedang bekerja, tiba-tiba bukan mesin, masuk tangan dalam mesin, putus. Siapa yang nak bayar? Insurans lah bayar. Syarikat tak bayar ganti rugi. Tapi pihak insurans yang mengambil alih tugas untuk membayar ganti rugi tersebut. Sebab apa? Sebab kita sudah ada insurans untuk pekerja kita. Dan juga insurans liability awam. Ini khusus untuk orang awam ataupun pelanggan yang datang ke kedai kita, tiba-tiba tersepak ke apa ke, jatuh ke, pengsan ke, jadi minta ganti rugi. Jadi siapa nak bayar? Pihak insurans juga. Sebab syarikat kita sudah mengambil polisi insurans tersebut. Kalau tak ada polisi insurans tersebut, siapa yang nak bayar? Syarikat sendiri. Ni semua kerugian, risiko semua ni kita terpaksa ambil lah. Jadi salah satu cara nak melindungi syarikat dan diri sendiri ialah dengan mendapatkan insurans. Kena bayar, semua ni kena bayar, bukan free ni. Okey. Ingat balik apa yang cikgu ceritakan tadi. Jadi cikgu nak bagi soalan. Uji minda kamu. Cikgu masa termenung satu saat. Termenung, ingat balik apa yang cikgu ceritakan tadi. Daripada insurans, daripada komunikasi, promosi, pergudangan, pengangkutan dan juga perbankan. Ini adalah semua bantuan perniagaan. Apa bantuan perniagaan? Bantuan atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak lain ataupun pihak kerajaan. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama perbankan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga pergudangan, yang keempat promosi, yang kelima komunikasi, yang keenam insurans. Okey, soalannya yang pertama. Anda ingin memasarkan barangan keluaran syarikat ke luar negara. Anda keluarkan barangan, nak pasarkan ke luar negara. Bantuan perniagaan apa yang terlibat? Pengangkutan. Yes, pengangkutan. Komunikasi tak terlibat?
Terlibat juga komunikasi. Promosi terlibat? Terlibat juga. Sebab kita nak promosikan semua barangan kita. Okey, ini yang pertama. Dah okey tu. Soalan yang kedua. Ready dah. Cikgu nak seorang saja yang jawab. Mana dia? Barangan tidak habis dijual. Barangan tidak habis dijual. Keluarkan banyak barang-barangan, tak habis dijual barang tersebut. Apa bantuan perniagaan yang diperlukan? Barangan. Okey. Asyik. Pergudangan. Ya, asyik. Bagus. Pergudangan. Kita perlukan gudang untuk menyimpan barangan yang tak habis dijual. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Syarikat mengalami kerugian kerana seorang kaki tangan telah menggelapkan wang syarikat. Apa? Insurance. Insurance. Insurans apa? Rampasan Insurans apa? kerja. Rampasan kerja. Insurans rampasan pekerja? Rompakan. Insurans jaminan amanah ataupun jaminan setia untuk pekerja yang tidak amanah. Tak ingat dah. Okey, yang keempat. Anda ingin meminta ibu pejabat syarikat menghantar stok barangan dengan segera. Awak nak naik kapal terbang, nak naik kereta api, nak naik bas lambat nak sampai Kuala Lumpur. Jadi kita nak cakap ni, kita perlukan stok ni segera. Macam mana nak buat? Telekomunikasi. Bantuan apa yang kita perlukan? Komunikasi. Sama ada melalui telepad ke ataupun melalui telefon. Dan yang terakhir, anda ingin mengeluarkan keluaran baru syarikat anda. Promosi. Nak cakap ni, nak mempromosikan, nak beritahu ni, saya mengeluarkan satu barangan baru. Jadi, salah satu caranya ialah menggunakan kaedah promosi. Okey, ada nak tanya? Ada tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada lain kali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.